suasana PKPP. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan dan menghapuskan wabak yang atau mengangkat wabak yang ada pada hari ini, itu COVID-19. Oleh kerana masa begitu lama kita berhenti, seingat saya lah, saya berhenti muka surat 14 ke 15. Yang dengan saya punya cetakan ni kebetulannya ya 17. Saya lupa tanda pun ya. Sebab saya tengok bulan 2 2020 1 bulan Mac. Sebab tu saya kata saya tak tanda yang 1 Mac tu. Bila tak tanda 1 Mac tu, saya pun tak ingat kat mana. Cumanya mungkin kalau tak silap saya di hadis An Abi Hurairah tu ke, taraktu fikum amrayn. Hadis tu. Okey. Tak apa, kita cepat sikit apa. Ataupun kita sebenarnya, sebab saya tanda macam ni, mungkin hadis kelima, hadis Irbad bin Sariyah tu. Hadis tu. Hadis kelima. Okey, kita teruskan lah. Kita balik hadis keempat dulu pun tak apa. Qala al-musannif rahimahullah, kana kata pengarang, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik, maknanya riwayat Imam Malik. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda bersabda, aku tinggalkan dalam kalangan kamu 2 perkara yang kamu tidak sekali-kali akan sesat selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Malik. Hadis yang keempat ini mengandungi yang pertama, pusaka peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kekal abadi. Yang kedua, kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW menjamin keselamatan umat manusia. Huraiannya, pertama, pusaka peninggalan Rasulullah SAW. Baginda tidak meninggalkan harta benda yang menjadi pusaka kepada waris-warisnya. Sebagai seorang Rasul, baginda diberi mukjizat yang membuktikan kerasulannya, dan mukjizat-mukjizat itu habis apabila berlalu masanya, tidak dapat disaksikan oleh orang-orang kemudian, kecuali satu mukjizat yang kekal hingga ke hari kiamat, yang lebih berguna dari harta benda, bukan sahaja untuk waris-warisnya, bahkan untuk umat manusia seluruhnya dalam segala tempat dan segala zaman. Peninggalannya itu adalah kitab Allah Al-Quran yang diwahyukan kepadanya, dan sunnah yang meliputi perkataannya, perbuatannya dan takrirnya, yakni ketiadaan larangannya. Hadis yang kita baca, hadis keempat dalam muqaddimah mastika hadis ini, ialah berkaitan dengan 2 perkara yang disebut dalam huraian bersama dengan kita ini, ialah pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Nabi tidak meninggalkan dinaran wala dirhaman. Nabi tidak meninggalkan dinaran wala dirhaman, tetapi Nabi meninggalkan ilmu, kan? Dan peninggalan Rasulullah SAW, bila sebut ilmu itu adalah peninggalan Rasulullah, sumber utama kepada ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kita disebut dalam hadis ini, yang disifatkan oleh Nabi sendiri, siapa yang berpegang dengan kedua-duanya dengan teguh tak akan sesat. Dalam riwayat yang lain disebut lan tadillu abada, tidak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Itulah yang disebut sebagai pusaka peninggalan Rasulullah SAW. Mukjizat-mukjizat yang ada, sama ada mukjizat
yang disebut dalam hadis membelah bulan, mukjizat Nabi, keluarnya air daripada celah-celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kesemua tu berlaku pada zaman Nabi dan disaksikan oleh bahagian besar daripada sahabat-sahabat Nabi, dan tidak disaksikan oleh kita orang kemudian. Tetapi apa yang Nabi tinggalkan disebut di sini yang tak habis dan bahkan sangat-sangat berguna, iaitu yang pertama ialah kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim, yang disebut dan ditafsirkan sendiri oleh sebahagian besar dari kalangan ulama, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Apakah as-siratal mustaqim? Sebahagian tafsir nyatakan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran sendirilah yang disebut yahdi lillati hiya aqwam. Quran akan menunjuk kepada jalan yang lurus. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah sunnah. Apa dia sunnah? Dia tafsirkan, dia definisikan seperti mana yang telah kita bincang sebelum ini, iaitu sama ada perkataan, perbuatan dan juga takrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi, apa yang Nabi buat, sama ada berkaitan dengan ibadatnya, berkaitan dengan soal duniawinya, soal hubungan kekeluargaannya, soal hubungan Nabi dengan masyarakat, soal Nabi sebagai ketua negara, sebagai seorang suami, kesemuanya itu adalah merupakan sunnah Nabi yang mana disebut kalau kita berpegang kepada kedua-duanya, termasuklah sunnah, kita tidak akan sesat. Bagaimana cara Nabi treat seseorang yang menuntut hutang daripada baginda, walaupun seseorang itu tarik baju Nabi, bahkan orang itu bukannya orang Islam, bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh berlemah lembut, bagaimana Nabi melayani seorang yang dianggap sebagai arak jakur, orang yang tak tahu, orang yang jahil, masuk dalam Masjid Nabawi, tiba-tiba pergi kepada satu sudut lalu kencing di Masjid Nabi yang sangat mulia. Bagaimana Nabi panggil, walaupun di kalangan sahabat ketika itu ingin memukul ataupun ingin berkeras dengan lelaki tersebut, tapi Nabi tetap berlembut. Sehingga kan bila mana seorang itu mengetahui bahawa inilah Nabi Muhammad, dia pun menyatakan, ya Allah ya Tuhanku, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan merahmati orang lain. Nabi berkata jangan begitu, rahmat itu adalah luas. Inilah bentuk rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Perbuatan Nabi, perkataan Nabi dan juga takrir Nabi, semua itu adalah sunnah. Kemudian disebut huraian yang kedua, kitab Allah dan sunnah Rasulullah menjamin keselamatan umat manusia. Jaminan keselamatan yang diberi melalui kitab Allah dan sunnah Rasulnya itu ialah dengan jalan tiap-tiap orang mengamalkan sendiri segala ajaran keduanya, menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya. Mana apa yang Quran kata halal, apa yang sunnah Nabi kata halal, kita tetap kata itu adalah halal. Jangan kita pusing bahawa yang halal tu kita kata haram, manakala yang haram kita halalkan. Yang banyak berlakunya biasanya ialah yang halal tu biasanya halal lah, yang haram ni duk pusing kok mana juga untuk menghalalkannya. Yang itu yang kita bimbang. So bukan dengan jalan menyimpan keduanya di rumah untuk diambil berkat sahaja. Pengarang kita, penulis buku Mastika Hadis ni kata bukan hanya Quran dan juga sunnah ni bukan semata-mata hanya disimpan untuk diambil berkat. Sebab tu kadang-kadang orang kita ni pemahaman mereka mengenai Al-Quran dipengaruhi dengan cerita-cerita yang dia tengok dalam TV. Ada orang share gambar pada saya, berlaku kes pelajar kena rasuk. Tiba-tiba surah Yasin tu letak kat dada pelajar. Kan? Surah Yasin tu dia letak kat dada pelajar. Kadang-kadang ni dia macam kita pengaruh cerita Cina. Tuan-tuan tengok tak cerita Cina? Pernah tak cerita hantu Cina tu?
yang ada kertas kuning tu kan. Sekali dia letak kat atas dahi hantu tu, hantu tu tak bergerak. Sebab tu kita sebenarnya keberkatan Al-Quran ini betul ada keberkatannya. Tapi kadang-kadang kesilapan kita memahami sesuatu tu melihat secara fizikal. Kita ni mungkin pengaruh nak lihat sesuatu dengan ada kesaktian sebegitu. Padahal sebenarnya apa yang ada dalam Quran, berkatnya Quran, contohlah kita ambil sebagaimana dalam kisah yang berlaku yang sangat masyhur apabila hadis Abu Sa'id Al-Khudri kalau tak silap, yang mana pergi kepada satu tempat yang ada ketua kampung yang disengat oleh binatang, lalu tak jumpa apa obat. Ketua kampung tu sakit dan pingsan tak bangun-bangun. Jumpalah sekumpulan sahabat yang berada di situ. Lalu salah seorang daripada jumpa, kalau kamu boleh mengubati ketua kami akan hadiahkan kambing atau biri-biri. Tiba-tiba dia baca apa? Fatihah. Dia tak ambil lah, tak tulis surat Fatihah tu, mana letak di situ kan. Itu kadang-kadang kesilapan yang betul. Ada sebahagian daripada yang disebut sebagai amalan. Itu ada amalan-amalan yang diriwayatkan di sebahagian daripada para sahabat, yang mana kalau nak memudahkan bersalin ada tulis dengan za'faran dan sebagainya, betul. Itu ada bahagian. Tapi kadang-kadang apa yang kita amalkan tu sebahagian daripada kita tu tidak memahami. Ambil surat letak macam tu, sepatutnya mungkin dia bacalah surah Yasin atau bacalah Fatihah atau baca ayat kursi. Itu lebih baik. Sebab tu dikatakan bukan hanya menyimpan di rumah sebagai diambil berkat saja. Kalau simpan Quran ataupun apa saja sampai berabuk tu, maknanya memang betul lah sikap hanya semata-mata untuk melihat kesaktian dan keberkatan secara fizikal. Bukan dengan jalan dibaca dengan tujuan yang lain daripada mencari keredaan Allah. Quran pun bukan yang kita nak baca semata-mata kerana tujuan bukan kerana Allah. Maknanya Quran ni oleh kerana baca tu adalah pahala, walaupun kita tak faham makna Quran. Bagi sesiapa atau tuan-tuan, puan-puan yang belajar bahasa Arab, yang sudah mahir, mungkin bila kita baca Al-Quran kita faham. Waqala innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau orang faham, dia baca faham kan? Kalau orang tak faham, innal ladhina kafaru, mungkin dia faham kafaru tu dia faham, mesti sebut tentang orang kafir ni kan. Tapi sawa'un 'alaihim a'anzartahum, ada pahala ke tak pahala? Bagi orang yang baca tanpa faham, tetap ada pahala. Bagaimana nak dapat pahala tu? Baca dia betul-betul kerana mencari keredaan Allah. Bukan baca kerana nak menunjuk kepada manusia. Bukan baca kerana nak mendapat habuan dunia. Bukan baca kerana nak orang kata dia ni bagus baca Quran, ataupun dia ni rajin baca Quran. Sebab tu disebut di sini, itulah dia disebut sebagai mencari atau mendapat keredaan Allah. Atau dengan kata lain, kita buat sesuatu tu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan pula dengan cara menumpang amalan orang lain, walaupun di antara anak dengan ayah. Maksudnya apa? Janganlah kita ni semata-mata harap kepada anak kita je baca. Kita tumpang anak kita lah, kita tak nak baca, kita tak nak belajar. Kita hantar anak kita belajar, kita tak nak belajar. Itu maksudnya seolah-olahnya dengan cara menumpang amalan orang lain. Betul, kalau kita mendidik anak kita dengan cara yang baik, kita sanggup mengambil atau mencari guru yang boleh menjadikan anak kita ni hafal Quran. Zaman sekarang ni tuan-tuan tahu kan, macam-macam tahfiz ada, macam-macam tempat. Pernah dengar karantina tahfiz? Pernah dengar? Kalau siapa pernah dengar karantina, dia daripada perkataan kuarantin. Karantina tapi dia buat di hotel di Malaysia lah. Saya ada nama pengasas dia tu. So kalau tuan-tuan rasa nak hafal, ambil seminggu
2 minggu. Memang betul-betul kuarantin. Tapi kuarantin di hotel. Saya tak tahu start tak lagi lah. Sebab lepas PKP ni hotel kan kena tutup kan. Tuan-tuan boleh ambil masa katakan nak hafal 2 minggu. Mungkin target tuan-tuan masa tu dia kata kalau 2 minggu boleh target dalam berapa juzuk. Kerjanya ialah hafal Quran semata-mata. Memang hafal Quran. Tuan-tuan boleh hantar kat situ. Hatta nak hantar anak pun kat situ pun boleh. Tak ada masalah. Kan? Nak hafal Quran tapi tak boleh bawa lah. Handset tak boleh bawa. Jangan bawa. Kalau bawa dia kira expel you. Kan? So maknanya nak hantar anak-anak, tuan-tuan boleh hantar. Tak salah, betul. Dan kita insya-Allah dengan keikhlasan kita hantar nak didik, kita akan dapat pahala. Sebab anak soleh itu anak dengan apa yang amalan anak kita buat tu, dengan cara apa tu, dengan usaha kita minta dia supaya buat, insya-Allah kita dapat. Tapi tidaklah semata-mata kita menumpang. Kita kata menumpang amalan orang lain. Tak apalah, biar dia. Kita dengan cara hidup kita, dengan gaya hidup kita, kan, masih lagi tidak mengikut ajaran Quran. Kita tidak menutup aurat dengan cara yang betul. Quran sebut begini, sunnah sebut begini, tutup aurat dengan cara betul. Tapi kita masih lagi belum terbuka pintu hati kita. Itu alasan kita lah. Sebab tu orang Melayu dia cukup bagus dia punya kata-kata atau peribahasa. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalil. Kalau seorang tu nak 1000 daya, dia cari. Ini dia usaha, ni nak hantar dia begini, nak suruh menghafal Quran. Tapi kalau tak nak 1000 daya. Macam juga seorang yang dahulunya tak pernah kenal huruf Quran ataupun tak pandai nak baca, tetapi boleh menjadi seorang yang pelopor dan bina tahfiz, dan dia telah create satu sistem dia sendiri. Kan? So itu di antara maksudnya nak 1000 daya, tak nak 1000 daya. Walaupun di antara anak dengan ayah atau di antara isteri dengan suami, tidaklah seperti keadaan keselamatan dalam alam nyata ini, yang biasanya seorang yang lebih kuasanya boleh memberi perlindungan selamat kepada orang lain yang ia kendaki. So Quran adalah jaminan keselamatan untuk kita. Tidakkah baca Quran ni disebut dalam Quran, dalam hadis Nabi sendiri, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab. Kerana sesungguhnya Quran itu datang pada hari kiamat dalam keadaan menjadi orang pemberi syafaat kepada tuannya yang membacanya. Nabi sebut dengan hadis yang sahih. Bahkan Quran ni baca dengan satu huruf tu dapat pahala. Besar sangat pahalanya. Jauh mana kita yakin bahawa kita ni nanti akhirat dah tunggu dah. Surah amalan kita, Quran salah satunya adalah amalan yang menunggu kita. Usaha untuk mencapai keselamatan yang sejati ialah berpegang teguh kepada ajaran kitab Allah dan jalan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia masuk pada hadis kelima. Hadis kelima ni khusus berkaitan dengan juga sunnah. Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ba'da salatil ghadati mau'izatan balighatan zarafat minha al-uyun ووجلت منها القلوب فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم فيرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. At-Tirmizi. Hadis ni riwayat Tirmizi dan lafaz dia mungkin lafaz Tirmizi. Daripada Irbad bin Sariyah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menasihati dan mengingatkan kami pada suatu hari selepas sembahyang subuh dengan satu nasihat dan peringatan yang sangat-sangat mendalam. Tengok Rasulullah, kadang-kadang Rasulullah nasihat selepas solat. Ini selepas subuh. Subuh ni sebenarnya tuan-tuan tahu kan, waktu yang begitu berkah. Nabi sendiri berdoa dalam satu hadis, Allahumma barik li ummati fi bukuriha.
Ya Allah ya Tuhanku, berkatilah kepada umat aku pada waktu pagi mereka. Sebab itulah mungkin di antara waktu yang Nabi juga beri peringatan kepada sahabatnya selepas subuh. So waktu pagi dah lagi selepas subuh tu. Kalau kita cuba untuk menjadi seorang hafiz pada ketika ini, waktu mana yang paling mudah untuk kita ingat? Selepas subuh. Masa kita belajar dulu-dulu pun kan, masa bagus untuk kita study, untuk kita baca ke apa, biasanya subuh. Biasanya subuh. Tetapi kena lawan nafsu sikit masa subuh ni. Dan masa paling sedap tidur lepas subuh. Tuan-tuan tahu, yang paling sedap sekali tidur lepas subuh. Kalau tuan-tuan tidur lepas subuh, mimpi macam-macam pelik saya rasa lah. Pada pengalaman saya secara peribadi, lepas subuh ni mimpi dia punya pelik macam-macam. Tidur malam taklah mimpi begitu kan. Nak beritahunya, tidur waktu tidur sedapnya, tapi waktu yang sangat-sangat bagus dan berguna lepas subuh. Ada seorang hamba Allah tu, senior saya masa sekolah dulu. Dia ni selepas subuh dia akan baca Quran ataupun dia buat apa, dan dia tak akan tidur. Kita ni ngantuk tidur juga. Kalau masuk sangat tidur juga kan. Dia tak akan tidur. Dia tidur bila matahari mula naik lah. Mula naik barulah dia tidur sekejap. Barulah dia tidur sekejap. Itu cara dia. Lepas subuh tu dia hafal Quran, dia baca Quran. Kadang tu dia tengok terjemahan Quran English. Dia tengok terjemahan English. Sebab dia nak memahirkan English dia kan. So itu Nabi dengan satu nasihat disebut dah ni, dan peringatan yang sangat-sangat mendalam dan berkesan. Sahabat kata Nabi beri nasihat yang sangat-sangat mendalam. Nabi ni terkenal dengan apa nama dia disebut innama utitu jawami'ul kalim. Nabi diberi kelebihannya jawami'ul kalim. Nabi mengeluarkan kata-kata yang pendek tetapi maksudnya sangat panjang dan mendalam. Sangat mempunyai makna yang tersirat dan tersurat, yang menjadikan pendengar-pendengarnya menitiskan air mata. Seolah-olahnya Nabi bagi tazkirah, Nabi bagi kuliah ni selepas subuh ni, seolah-olahnya Nabi nak pergi dah, sehingga kan kami ni zarafat min haluyun, menitiskan air mata tu, dan menjadikan hati mereka gerun dan gemetar, juga rasa takut, rasa gerun. Lalu berkatalah salah seorang di antara kami, sesungguhnya nasihat ini nasihat orang yang memberi selamat tinggal. Seolahnya Nabi nak pergi jauh. Maka apakah pesanan Tuhan hendak pesankan kepada kami ya Rasulullah? Dia tanya, apa sebenarnya Rasulullah nak beritahu kami? Lepas tu dia tanya pula. Baginda menjawab, aku berpesan kepada kamu dengan takwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemerintah kamu, sekalipun ia seorang hamba bangsa Habsyi. Kerana sesungguhnya siapa di antara kamu yang hidup selepasku akan melihat perselisihan yang banyak, dan dengan yang demikian berjaga-jagalah kamu, jauhkanlah diri kamu dari perkara-perkara baharu, yakni yang diada-adakan dalam agama. Kerana sesungguhnya perkara-perkara itu adalah sesat. Oleh itu sesiapa di antara kamu yang berada dalam zaman berlakunya yang demikian, maka hendaklah ia menurut jalanku dan jalan khalifah-khalifahku, yang mendapat pimpinan lagi beroleh hidayah petunjuk. Berpegang teguhlah kamu kepadanya dengan seteguh-teguhnya. Riwayat Tirmizi. Wa inda Abi Dawud, di sisi Abi Dawud, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Menurut hadis Abu Daud, baginda bersabda, dan berjaga-jagalah kamu, jauhkanlah diri dari perkara-perkara baharu yang diada-adakan dalam agama, kerana sesungguhnya tiap-tiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat. Hadis yang kelima ini mengandungi apa dia? Yang pertama, ada 5 perkara. Rasulullah SAW seorang ahli pidato yang amat bijaksana. Yang kedua, dalam pidato-pidatonya kerap kali baginda berpesan supaya bertakwa daripada terkena kemurkaan Allah.
Yang ketiga, orang-orang Islam diwajibkan taat kepada pemerintah dan tidak memandang pada asal keturunannya. Yang keempat, amaran baginda tentang berlakunya perselisihan dalam kalangan umat Islam. Yang kelima, jalan bawaan Rasulullah SAW dan jalan pimpinan khalifah ar-Rasyidin hendaklah sentiasa dijadikan pedoman. Huraiannya, yang pertama, Rasulullah SAW seorang ahli pidato yang amat bijaksana. Sebagai seorang Rasul yang terpilih, yang sentiasa mendapat pimpinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam, sudah tentu nasihat-nasihat dan pengajaran baginda memberi kesan yang sangat-sangat mendalam dan mempengaruhi pendengar-pendengarnya, sehingga hati yang keras menjadi lembut, yang pengecut menjadi berani, dan yang cuai menjadi tekun bertindak dengan bersungguh-sungguh. Yang pertama sekali dia sebut di sini, Rasulullah ni seorang yang sangat-sangat pandai berpidato ataupun sangat-sangat pandai berkata-kata sehingga menyebabkan terkesan bila seorang mendengar. Walaupun kata-kata ataupun ucapan Nabi itu tidak panjang. Bahkan disebut dalam hadis yang lain bahawa khutbah Nabi ni kanat khutbatuhu qasdan. Khutbah Nabi ni qasdan, sederhana. Bahkan dalam riwayat yang lain disebut inna min inna min ma'innatir rajul min ma'innatir rajuli qisaru khutbatihi wa tulu salatihi. Termasuk di dalam kefaqihan dan kebijakan, kefahaman seseorang itu ialah pendek khutbahnya. Qisar khutbatihi wa tulu salatihi. Panjang maknanya berbanding dengan khutbah tu, soalnya panjang lagi sembahyang daripada khutbah. Hadis itu disebut dalam bab solat Jumaat. Khutbah Jumaat, kalau tuan-tuan belajar dalam hadis berkaitan dengan solat Jumaat, nak menunjukkan yang penting maksud sebenar daripada khutbah ataupun tazkirah ialah nak menyampaikan konten atau kandungan tersebut kepada audiens atau pendengar jemaah. Sebab tu kadang-kadang khutbah, khususnya khutbah Jumaat, tidak boleh terlalu panjang dan meleret-leret. Tambahan pula dengan keadaan hari ini, kita kata keadaan kita mempunyai SOP. Betul lah sekarang SOP. Kalau tak ada SOP pun janganlah terlampau panjang. Lebih-lebih lagi kalau Zuhur tu lewat. Kadang-kadang Zuhur tu lewat. Kalau Zuhur tu start 1:30, ada setengah pekerja-pekerja perlu masuk syak waktunya mesti pukul 2. Tengah sembahyang tu dah takut dah. Kadang-kadang beri salam dulu pada imam sebab nak kejar pukul 2. Sebab tu kadang-kadang imam atau khatib perlu memahami situasi dan keadaan makmum atau jemaah, ataupun masa tu melihat kepada keadaan. Kalau sekiranya terlalu lewat Zuhur tu boleh dipendekkan sedikit. Walaupun khutbah tu kita ada teks yang disediakan oleh Jabatan Agama Islam sendiri, kita boleh olah sendiri. Mana yang berulang kita buang. Jangan buang sampai tak ada makna, kan? Tiba-tiba khutbah baca rukun saja, jangan sampai macam tu, kan? Sebab tu benda-benda seperti ini kembali kepada cara Rasulullah SAW seorang pemidato. Rasulullah berkhutbah, memang berkhutbah, cara Rasulullah berkhutbah disebut ka'annahu munziru jaish. Dalam hadis yang lain seperti soalannya nak memberi amaran kepada tentera. Cara betul-betul serius cara Rasulullah SAW berkhutbah. Ada kalanya Rasulullah berkhutbah menegur dan bercakap dengan orang yang sedang masuk dalam masjid. Kadang-kadang kita rasa pelik lah kalau khatib tu menegur, kan? Tempat kita ni tak berlaku. Sebab bila khatib tu dia khatib straight je, walaupun apa yang berlaku. Jaranglah kalau ada pun orang sebelik. Rasulullah SAW pernah khutbah satu hari Jumaat, masuk seorang lelaki yang bernama Sulaik Al-Ghatafani. Masuk-masuk terus duduk, tak salat tahiyat masjid. Dia kata apa? Kum farka rak'ataini khafifatain.
Bangun sembahyang 2 rakaat yang ringkas, Nabi kata. Tengah khutbah. Sebab itulah kalau sekiranya apa yang berlaku kadang-kadang tu, kalau kita lihat seseorang khatib ke tengah-tengah khutbah, mungkin dia menegur dan sebagainya, itu sebenarnya tidak salah. Masih lagi dalam maksud menyampaikan nasihat itu sendiri. So Rasulullah SAW seorang ahli pidato yang amat bijaksana. Kedua, soal takwa dan pengertiannya. Yang kedua ni soal takwa dan pengertiannya kita sambung pada masa lain lah. Kita mesti berhenti waktu isyak kan. Saya nak jawab beberapa soalan. Saya difahamkan ada beberapa soalan yang diberikan melalui WhatsApp kepada saya lah. Yang diberikan kepada saya melalui WhatsApp. Sekejap, buka balik soalan tu. Saya jawablah beberapa soalan. Ada beberapa soalan. Soalan yang kedua ni mungkin saya rasa kita tangguh pada masa lain lah, sebab kita akan belajar nanti bab bid'ah. Soalan kedua ni tentang bid'ah hakiki dan bid'ah idhafi. Okay, kalau tuan-tuan tengok soalan kedua, kita tangguh pada masa lain. Soalan ketujuh, ada nombor 7. Bila seseorang hendak berpuasa, ia disunahkan berhenti bersahur semasa imsak atau masuk waktu subuh. Nyatakan rujukan dalil dan hujahnya. Baik. Sebagaimana yang kita tahu, berpuasa ni kita disunatkan untuk bersahur. Kita boleh makan pada waktu malam. Bila selagi tidak masuk waktu azan, maka itu dinamakan waktu malam lah, tak masuk azan subuh. Allah Ta'ala sendiri berfirman di dalam Al-Quran, Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sehingga nyata bagi kamu benang putih daripada benang hitam yang menjelaskan tentang waktu subuh. Maksudnya, bila nampak fajar subuh tu, fajar sadiq, maka itu menandakan masuknya waktu siang, itu waktu pagi, maka tak bolehlah kita makan. Itu asal hukum, iaitu waktu malam kita dibenarkan untuk makan. Bila kita kena puasa, puasanya ialah apabila terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari, itu waktu berpuasa. Dan sahur, iaitu makan sebelum ataupun pada waktu sahur sebelum kita berpuasa, itu adalah satu sunnah yang sabit dengan hadis-hadis yang sahih. Nabi sendiri sebut dalam hadis, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kamu, kerana sesungguhnya pada sahur itu adanya berkat, barakah. Berkat ni apa maksud? Bertambahnya kebaikan dan keberkekalannya kebaikan, itulah berkat. Bahkan disebut bersahurlah walau jur'atan ma', walaupun dengan seteguk air. Kita bukan seteguk lagi, kalau sahur bergelas-gelas air. So itu sahur. Dari segi hukumnya ataupun dari segi fadilat sahur ini, untuk mendapat fadilat yang lebih lagi dalam sahur ni, disunatkan kita melewatkan sahur. Jangan sahur pukul 1 pagi atau 2 pagi, tapi kita lewatkan sahur. La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahura. Nabi sebut, kita manusia sentiasa berada dalam keadaan kebaikan selama mana mereka menyegerakan berbuka. Masuk azan maghrib, dia berbuka, dan melewatkan sahur. Maknanya sahur tu biar hujung malam. Tetapi lewat tu hendaklah sebelum daripada waktu azan. Bukan masuk lewat lahu, masuk orang azan baru sahur. Maknanya sebelum azan. Bila disebut tentang bilakah sebenarnya waktu yang baik,
Kalau dalam konteks kita sekarang ni, kita ada waktu imsak. Waktu imsak tu sebenarnya adalah waktu yang diletakkan sebelum daripada, ataupun beberapa minit sebelum daripada waktu azan subuh. Kalau kita melihat kepada amalan sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana yang disebut dalam satu hadis, iaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang ditanya tentang kam kana bainal adhan was sahur, berapakah tempoh lama, tempoh masa di antara azan subuh dan juga waktu sahur kamu. Maka sahabat-sahabat pun menyatakan, ataupun Anas bin Malik menyatakan, qadra 50 ayat, lebih kurang kadarnya ialah 50 ayat Quran. Kalau kita baca 50 ayat Quran lepas sahur, barulah masuk azan. Itu kadar yang disebut. Zaman dulu ataupun zaman Nabi, itulah kadar cara dia nak mengukur. Sebab tak ada jam macam kita, kan? So hari ini para ulama, pihak yang berotoriti agama, meletakkan satu waktu untuk memudahkan kita, iaitu 10 minit sebelum azan tu, dia mungkin namakan sebagai waktu imsak. Maknanya eloklah kita berhenti kat situ, kemudian kita bersiap-siap untuk datang ke masjid ataupun datang ke surau. Tapi bukan bermakna bila dah masuk waktu imsak tak boleh lagi kita makan. Boleh kita makan. Kalau di negeri Terengganu, waktu imsak tu dia bunyi bedil. Bedil kat Bukit Besar tu dia bunyi bedil. Waktu imsak dung bunyi sekali. Bila waktu subuh bunyi 2 kali. Bunyi 2 tak boleh lah. Ataupun bunyi yang kedua, saya pun tak ingat dah, lama tengah dah kan. Tak ingat dah bunyi dia macam mana, kan. So maknanya dalam tempoh tu boleh lagi untuk kita makan. Yang pentingnya jangan sampai makan masa orang azan. Bila orang azan berhenti, kerana sudah masuk waktu subuh. Kemudian tu baru satu soalan. Tu saya kata soalan ni sebenarnya kalau saya jawab soalan saja, ada yang jawab soalan ni tak baca kitab. Saya baru satu soalan. Kita boleh masuk azan kan? Kita boleh sikit lagi, lepas tu kita berhenti azan. Boleh? Kena azan dulu. Saya terpulang, kena berhenti terus, lepas tu solat terus. Berhenti azan dulu. Nanti saya sambung sikitlah soalan. الله أكبر الله